Hai semua dan selamat petang semua. Nama saya Shilin dan hari ini kita akan membincangkan tentang topik spirulina dan immunity. Dan sebelum kita mulakan, marilah kita ulang kaji kepada topik minggu lepas. Topik minggu lepas kita dah tahulah kepentingan kesihatan mata kita. Dan kita dah membincangkan tentang lutein dan zeaxanthin yang sangat-sangat berhubungan dengan mata kita. Dan dalam kami visual ada nisbah lutein dan zeaxanthin 5 dengan 1. Dia dapat melindungi mata kita dengan baik. Dan kami visual ada 3 fungsi utama. Yang pertama, dia boleh stay di bawah retina kita dan membina sel perlindungan mata utama. Dan dia serupa kita pakai sunglass dalam mata kita lah. Dan yang kedua, lutein dan zeaxanthin merupakan bahan antibiotik yang sangat-sangat hebat. Dia dapat menetralkan sel bebas dan melindungi mata daripada dioksidasi kan. Dan mengurangkan mata radang lah. Tidak akan radang, tidak akan dioksidakan mata kita. Macam tu. Jadi ketiga, lutein dan zeaxanthin ini dapat membina sel-sel yang telah dicederakan. Kalau kita ada lutein dan zeaxanthin yang cukup dalam mata, kita dapat kurangkan risiko jangkitan AMD, penularan AMD. Jadi orang yang selalu guna komputer, orang yang selalu kena pakai komputer untuk kelas, untuk kerja, dan orang-orang tu lah, kami video ini sangat-sangat sesuai untuk anda melindungi mata. Sebab anda akan nampak, anda akan menghadapi banyak cahaya biru. Jadi kami video ini sangat-sangat sesuai untuk anda. Macam tu. Dan sekarang marilah kita bersama-sama memahami sistem imun dalam badan kita. Kenapa setiap orang ada kekuatan sistem imun yang berbeza-beza? Apakah faktor yang menentukan sistem imun yang kuat dan lemah? Okay. Yang pertama, umur, age. Okay. Macam baby mempunyai sistem imun yang lemah seperti sebab faktor imun mereka yang belum lengkap. Macam tu. Dan melalui makanan, melalui vaksin, melalui ubat-ubat, sistem imun bayi akan makin berkembang dan makin menjadi matang lah. Dan sistem ketahanan badan akan berada dalam keadaan yang terbaik ketika daya tahan paling kuat. Jadi bayi-bayi dia makin berkembang, makin jadi pemuda, dia punya sistem imun lah akan makin jadi kuat. Dan masa kita macam bertambah tua, sebab fungsi tubuh secara beransur-ansur dah melemah, sistem imun juga akan mengalami penurunan. Jadi faktor usia ini merupakan faktor yang kita tidak dapat kontrol, tidak dapat kawal. Tapi kenapalah ada orang tua yang ada tubuh badan mereka sangat-sangat kuat, tapi pemuda yang badan mereka sangat-sangat lemah? Ini merupakanlah ada faktor-faktor lain yang kita dapat kawal ataupun kita dapatlah manipulasi. Jadi faktor-faktor lain yang dapat menentukan kekuatan sistem imun kita termasuklah nutrien dan gaya hidup seperti pemakanan, aktiviti fizikal, tabiat dan tidur. Dan semua ini merupakanlah faktor-faktor yang di bawah kawalan kita. Kita dapat kawal. Dan merujuk kepada kajian-kajian yang telah dijalankan, sistem imun badan kita ditentukan oleh nutrien dalam badan kita. Ada sangat-sangat berkaitan lah. Jadi sistem imun akan dirosakkan jika nutrien tidak cukup dalam badan kita, dan dia akan melemahkan sistem imun dan meningkatkan risiko jangkitan penyakit. Jadi kalau makan makanan yang tidak sihat ataupun gaya hidup yang tidak sihat akan mengurangkan nutrien dan akan melemahkan sistem imun kita. Dan tidak cukup tidur, stres dan minum arak akan membawa kesan negatif kepada badan kita dan akan menjejaskan fungsi sistem imun dan meningkatkan risiko penyakit lah. Macam tu.
Jadi ramai orang pada masa sekarang mempunyai faktor yang disebutkan tadi, dan penyakit-penyakit akan dijangkiti dengan mudah. Jadi walaupun pemuda pun akan sakit dengan senang, anak-anak yang tidak makan seimbang akan sakit. Jadi cara penyelesaiannya ialah Alkane Spirulina yang dapat balance nutrient kita, yang dapat mengimbangkan cara pemakanan kita. Dan kita akan membincangkan pada hari inilah. Macam tu. Yang pertama, apakah hubungan spirulina dan sistem imun kita? Anda mesti tahulah, spirulina ini dia berwarna hijau dan serupa sayur-sayuran, tapi dia berbeza dengan sayur-sayuran, sangat-sangat beza. Okay, sebab dia punya komposisi nutrient, kandungan dia sangat-sangat bezalah, dan kita akan menjelaskan. Alkane Spirulina ada pelbagai kandungan nutrient, dan nutrient yang kita perlukan dapat dicari dari spirulina. Setiap 30 tablet ataupun 30 sudu Alkane Spirulina sama dengan 60 jenis nutrient. Di antaranya beta-carotene, vitamin B, vitamin E dan iron. Jadi untuk pengguna yang susah dapat nutrient daripada pemakanan biasa, seperti orang tua, orang yang sibuk kerja, ataupun kanak-kanak ataupun murid-murid yang sibuk, sesuai untuk makan spirulina, sebab dia dapat membekalkan nutrien seperti yang kita katakan tadi. Nutrien yang cukup dapat membina sistem yang kuat, dan dia merupakan satu faktor yang sangat penting untuk sistem imun kita. Kita perlukan nutrien ini, sebab badan kita perlukan pelbagai vitamin dan mineral, dan sama juga untuk sistem imun. Jadilah tisu-tisu, sel-sel dalam badan kita, dia memang sangat memerlukan vitamin-vitamin dan mineral-mineral seperti yang adakan dalam spirulina. Dan di antara nutrien yang pelbagai-pelbagai, Alkane Spirulina mempunyai kandungan yang penting, istimewa untuk sistem imun, iaitu protein dan fucoxanthin. Protein sangat-sangat penting untuk membina sel baru, untuk memulihkan sel. Jadi untuk membina sel imun yang kuat, kita perlu ada protein. Macam tu. Dia merupakan nutrien asas lah dalam membina sel-sel imun, sel pemulihan. Jadi untuk membinakan sel-sel yang kuat, kita perlu ada protein. Dan selain daripada kacang-kacang, sayuran sangat-sangat rendah dalam kandungan protein, tetapi dalam spirulina, setengah daripadanya, more than half, lebih setengah daripadanya merupakan protein. Jadi Alkane Spirulina mempunyai lebih 60% merupakan protein. Macam tu. Dan fucoxanthin, dia merupakan salah satu jenis protein, di mana banyak-banyak kajian, banyak-banyak ujian telah menunjukkan bahawa dia berfungsi, sangat-sangat berfungsi dalam sistem imun. Banyak hubungan dia antara dia dengan sistem imun. Antaranya fungsi dia dapat antivirus, dia dapat antibakteria, antikulat, antiparasit. Jadi Alkane Spirulina juga mempunyai fucoxanthin ini sebagai kandungan yang sangat-sangat penting. Dia dapatlah melindungi badan kita, melindungi sel-sel kita daripada bakteria-bakteria di dekat luar badan kita. Jadi yang kedua, adakah kajian mengenai kesan immodulator spirulina? Okey, ada tak kajian? Seperti yang kita katakan tadi, fucoxanthin ada banyak ujian klinikal, dan sama juga untuk spirulina. Kajian telah menunjukkan bahawa spirulina dia dapat mengawal radang, menambah baikkan sistem imun dan melawan bakteria dan alergik yang disebabkan oleh radang. Seperti yang kita katakan tadi, macam orang-orang tua, orang-orang pemuda ada masalah-masalah inilah, radang, sistem imun yang rendah, mengurangkan antioksida, dan dia juga baik untuk metabolism rate, untuk alergik, untuk diabetes, untuk tekanan darah tinggi,
dan anemia. Jadi dia baik untuk banyak penyakit. Sangat-sangat baiklah sebab dia punya nutrient memang sangat-sangat banyak. Jadi dia dapat bantu dalam banyak jenis penyakit. Macam ni. Dan ini kenapalah, ini sebablah kenapa banyak pesakit mereka selepas mereka makan spirulina terus mereka jadi rasa sembuh, jadi baik. Macam ni. Dan sini kita akan berkongsi tentang kajian spirulina terhadap orang tua. Okey, dan berdasarkan kepada kajian ini, dia menumpukan kajian tentang anemia dan sistem imun merosot di kalangan orang tua. Okey, apa itu immunosensi? Dia merupakan sistem imun merosot lah. Okey, sistem imun kita merosot. Okey, apakah itu sistem imun merosot? Dia merupakan apabila kita semakin tua, badan kita akan menghadapi masalah dalam sistem imun, termasuklah perubahan limfa. Jadi apabila limfa dia berubah, struktur dia, sistem imun dalam orang tua akan berubah juga. Okay. Jadi ini merupakanlah faktor apabila kita semakin tua, sistem imun akan makin lemah. Semakin lemah. Jadi dia akan meningkatkan risiko jangkitan penyakit-penyakit. Sebab sistem imun yang makin merosot lah, dan akan ada penyakit autoimun dan pertumbuhan tumor juga. Sangat-sangat bahaya ya. Jadi kalau kita dapat nutrisi yang cukup untuk badan kita, dia memang dapat memperlahankan sistem imun merosot ini. Dia dapat diperlahankan, slow down. Okay? Jadi kajian pun katalah spirulina dapat melawan anemia dan sistem imun merosot. Seterusnya, apakah beza alkaline spirulina dengan spirulina yang lain? Sebab kita pun tahu, kita pun faham, kita kena faham bukan semua spirulina ada fungsi-fungsi yang sama dan kekuatan dia yang sama. Bukan semua sama ya. Dia ada faktor-faktor macam-macam seperti tempat pengeluaran alkaline, cara mengekalkan nutrien dia. Jadi sebab kandungan nutrien dia sangat-sangat penting, jadi cara yang kita preserve, kita mengekalkan nutrien dia sangat-sangat penting. Jadi pelbagai spirulina, macam-macam spirulina dia ada fungsi-fungsi yang berbeza. Jadi sebab semua brand-brand tingkat luar itu memang setiap fungsi dia berbeza lah. Jadi alkaline spirulina bukan sahaja disahkan oleh saintis dari Jepun, dia juga disahkan oleh JHNFA, Persatuan Kesihatan dari Jepun. Dan alkaline spirulina juga disahkan sebagai makanan organik dan disokong oleh kajian-kajian klinikal. Banyak-banyak kajian klinikal lah, dan juga banyak-banyak anugerah dari nasional dan peringkat antarabangsa. Dan ini sebablah alkaline spirulina merupakan juara dalam Malaysia selama 10 tahun sampai sekarang. 10 tahun ya, bukan gurau ya. Dan ini juga sebablah alkaline spirulina mempunyai 12 kajian klinikal yang tengah menyokong dan disokong olehnya. Dan ini juga bermaksud bahawa fungsi-fungsi alkaline spirulina telah disahkan oleh kajian-kajian klinikal, dan di antaranya dapat termasuklah dia dapat merendahkan kolesterol level, dia dapat memperlahankan badan menjadi tua, sistem imun merosot, dan menambah baikkan sel-sel dalam sistem pencernaan, dan juga merendahkan risiko sirosis hati. Dia banyak-banyak kajian dalam menunjukkan fungsi-fungsi ini. Dia menyokong kita punya fungsi-fungsi alkaline spirulina ini. Dan ini jumlah dia ada 12 kajian klinikal untuk memeriksa dan mengesahkan fungsi-fungsi dia. Selain itu, alkaline spirulina begitu istimewa, begitu famous, begitu trending sebab kandungan nutriennya. Alkaline spirulina mempunyai 20% protein yang lebih tinggi berbeza spirulina yang lain. Dan ini bermaksudlah setiap alkaline spirulina ada lebih 60% merupakan protein. Lebih more than half merupakan protein lah. Dan ficosianin alkaline spirulina adalah 2 kali lebih tinggi berbanding spirulina yang biasa, berbanding brand lain. Sangat-sangat banyak protein, sangat-sangat banyak ficosianin. Jadi kandungan nutrien dia dan mineral dia lebih banyak. Contohnya vitamin E, beta carotin, vitamin B
Dan paling pentingnya, spirulina merupakan makanan semula jadi organik. Dia bukan multivitamin yang pekat. Jadi dia sesuai untuk semua orang, untuk orang tua dan semua orang lah. Pemuda, bayi, semua orang dia sesuai untuk dimakannya. Kadang-kadang makan pun jadi sihat, otak jadi cerdas, badan pun cergas. Macam tu. Jadi perkongsian sampai di sini sahaja. Kita jumpa pada minggu depan. Thank you, bye bye.